Assalamualaikum pembuka bicara, tinta tersusun, manis bermadah, resensi buku, gelanggang bersua, ambil teladan secara berhemah. Saya, Dayang Siti Marisa binti Abah Rizwan, berusia 16 tahun dan merupakan wakil sekolah dalam pertandingan tokoh nilam kategori Bahasa Melayu peringkat daerah Baling. Norma baharu bukan halangan. Minat membaca sentiasa tersemai. E-buku menjadi pilihan untuk dihayati secara santai. Saya berasa amat bertuah kerana diberi kesempatan untuk membuat satu resensi buku yang menarik minat saya, iaitu Suami Kiriman Syaitan. E-buku ini ditulis oleh seorang remaja tempatan yang menggunakan nama penanya sebagai Encik Presiden. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Rafiqil dan beliau juga merupakan penulis e-buku di aplikasi Wattpad. Beliau banyak menghasilkan novel yang bergenre komedi, romantik dan cinta. Buku fiksyen ini mengandungi 99 bab kesemuanya. Saya berasa kagum kerana beliau ialah penulis muda lelaki yang merupakan pelapis berbakat dalam dunia penulisan karya kreatif, memandangkan kini jarang untuk kita melihat bakat muda daripada remaja lelaki menceburi bidang kesusasteraan seperti penulisan novel dan cerita pendek. Mendengar tajuknya sahaja Suami Kiriman Syaitan, kita sudah boleh membuat telahan intipati yang cuba diketengahkan oleh penulis dalam cerita ini. Novel ini menceritakan kehidupan yang dilalui oleh Naula Naresha, isteri kepada seorang jutawan terkenal, Tengku Azhar Azim, yang seringkali didera dengan kejam oleh suaminya. Suami yang sepatutnya memberi kasih sayang dan perlindungan kepada isteri bertindak sebaliknya dengan menzalimi isteri yang lemah dan tidak bermaya. Hari demi hari, rutin harian yang dilalui oleh Naresha pula semakin suram kerana suaminya tidak berubah dan sukar untuk diubah. Naresha pula sanggup diperlakukan begitu kerana dia amat menyayangi dan mencintai suaminya. Penulis berjaya menggambarkan seorang lelaki dayus yang terlalu taksub akan isterinya sehingga sanggup dan berani memukul serta mendera isterinya yang sah lantaran sikap cemburu buta yang tersemat dalam sanubari. Daripada situasi ini, saya sebagai pembaca memperoleh pengajaran bahawa sebagai seorang lelaki, kita janganlah melepaskan kemarahan dan menjadi dayus terhadap kaum wanita. Pada akhir penceritaan, penulis tidak menguatkan watak dengan pemahaman Islam, iaitu haram berlaku dayus kepada kaum wanita meskipun keinsafan setelah mendera. Sebagai pembaca, kita hendaklah membuat penilaian sendiri dan mengambil pengajaran bahawa bagi memelihara diri daripada berlaku dayus atau nusyus kepada pasangan dalam melayari alam rumah tangga, kita hendaklah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup, terutama ketika dilanda perasaan cemburu buta maupun kesalahfahaman antara manusia. Saya sangatlah menggalakkan individu yang ingin berumah tangga pada masa ini untuk membaca e-buku Suami Kiriman Syaitan ini untuk berfikir dengan lebih mendalam sebelum melayari rumah tangga, membuat persediaan dari segi mental, emosi dan fizikal, menimba ilmu dan yang lebih penting lagi, mendapat lebih pengetahuan tentang hukum dan azab manusia yang dayus serta nusyus dalam rumah tangga. Sebagai penutup bicara, saya ingin mengutarakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Semoga kita semua mendapat iktibar melalui pembacaan e-buku seperti novel Suami Kiriman Syaitan ini. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.